Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ini Cikgu ingin kongsikan amali wajib yang kedua, proses penyerapan hasil pencernaan. Tujuan eksperimen ialah mengkaji penyerapan glukosa melalui tiub whisking. Pernyataan masalah, adakah glukosa boleh meresap keluar melalui tiub whisking? Hipotesis eksperimen ialah glukosa boleh meresap keluar melalui tiub whisking. Kita lihat pemboleh ubah. Ada 3 pemboleh ubah. Yang pertama, pemboleh ubah dimalarkan, jenis dan saiz tiub whisking, suhu dan masa. Pemboleh ubah dimanipulasi, jenis kandungan di dalam tiub whisking. Pemboleh ubah bergerak balas, kehadiran glukosa di dalam air suling. Bahan yang diperlukan, ampaian kanji 1%, larutan glukosa, tiub whisking, larutan iodin, larutan Benedict dan air suling. Radas yang diperlukan, tabung didih, bika, tabung uji, penunu Bunsen, jam randik, tungku kaki 3, kasa dawai dan benang. Baiklah, jom kita lihat prosedur eksperimen. Rendamkan kedua-dua tiub whisking di dalam air untuk melembutkannya. Yang kedua, ikat satu hujung kedua-dua tiub whisking menggunakan benang. Yang ketiga, tuangkan 10 ml ampaian kanji ke dalam satu tiub whisking dan 10 ml larutan glukosa ke dalam tiub whisking yang lain. Yang keempat, ikat hujung yang satu lagi kedua-dua tiub whisking menggunakan benang. Yang kelima, bilas sehingga bersih kedua-dua tiub whisking menggunakan air suling. Yang keenam, sediakan susunan radas seperti yang ditunjukkan dalam rajah 3.17. Yang ketujuh, jalankan ujian Benedict dan ujian iodin ke atas air suling di dalam tabung didih P dan Q. Yang ke-8, rekodkan pemerhatian anda dalam jadual berikut. Yang ke-9, biarkan radas selama 30 minit, kemudian ulang langkah 7. Yang ke-10, rekodkan pemerhatian anda dalam jadual berikut. Pelajar boleh lihat P dan Q, kedua-duanya ada tiub whisking, tetapi untuk P diletakkan atau dimasukkan ampaian kanji, tetapi dalam Q larutan glukosa. Kedua-duanya direndam di dalam air suling. Sekarang kita lihat bagaimana molekul glukosa ni boleh keluar daripada dinding tiub whisking. Dinding tiub whisking ialah separa telak, bermakna ada liang-liang halus atau seni pada dindingnya. Begitu juga seperti kulit kita, ada liang-liang roma yang sangat seni sehinggakan boleh keluar peluh. Begitu juga yang kecil ni ialah molekul glukosa, manakala yang besar ni ialah molekul kanji. Jadi molekul glukosa lebih kecil berbanding molekul kanji, jadi ia boleh melepasi liang-liang seni pada tiub whisking. Maka dia akan keluar dan masuk ke dalam air suling. Yang ini kita lihat ya. Daripada dalam tiub whisking, molekul glukosa keluar melalui tiub whisking ini yang mempunyai liang-liang seni dan masuk ke dalam air suling. Jom kita buat eksperimen. Bahan-bahannya, ampaian kanji 1%, larutan glukosa, tiub whisking, larutan iodin, larutan Benedict dan air suling. Radas terdiri daripada tabung didih, bika, tabung uji, penunu Bunsen, kasa dawai, tungku kaki 3, jam randik dan benang. Ini ialah tiub whisking dan kita rendamkan di dalam air untuk melembutkannya. Sekarang kita ikat satu hujung tiub whisking menggunakan benang. Kita ikat ketat-ketat ya. Kita ikat dengan ketat supaya larutan yang kita akan masukkan ke dalam tiub whisking nanti tidak mengalir keluar. Sekarang tuangkan 10 ml
ampaian kanji ke dalam silinder penyukat. Kemudian masukkan ampaian kanji tadi ke dalam tube whisking. Kemudian ikat tube whisking dengan benang, ikat dengan ketat supaya tiada larutan mengalir keluar. Sekarang kita akan tuangkan larutan glukosa sebanyak 10 ml ke dalam silinder penyukat. Kemudian, kita tuangkan larutan glukosa tadi ke dalam tube whisking yang lain. Ikat tube whisking dengan ketat supaya tiada larutan glukosa mengalir keluar. Kita telah pun sediakan larutan kanji di dalam tube whisking dan juga larutan glukosa di dalam tube whisking yang lain. Sekarang kita masukkan air suling ke dalam tabung didih dan kita labelkan kanji. Kita juga tuangkan air suling ke dalam tabung didih dan kita labelkan glukosa. Sekarang kita bilas tube whisking yang mengandungi kanji. Ini adalah langkah berjaga-jaga supaya ianya tidak mempengaruhi hasil eksperimen. Kemudian, kita masukkan ke dalam tabung didih yang telah diisi dengan air suling. Sekarang, tuangkan sedikit air suling yang direndam dengan tube whisking yang mengandungi kanji tadi untuk kita jalankan ujian iodin. Titiskan 2 hingga 4 titik larutan iodin, kemudian kita goncangkan dan didapati warna iodin kekal kuning keperangan menunjukkan tiada kehadiran kanji. Biarkan radas selama 30 minit untuk kita jalankan ujian iodin sekali lagi. Kita buat cara yang sama untuk tube whisking yang mengandungi glukosa. Bilas bersih-bersih tube whisking tersebut. Kemudian, kita masukkan ke dalam tabung didih yang telah diisi dengan air suling. Biarkan ia terendam. Tuangkan sedikit air suling daripada tabung didih yang mengandungi tube whisking yang ada glukosa di dalamnya. Kemudian, kita sukat 2 ml larutan Benedict. Setelah itu, kita masukkan larutan Benedict ke dalam air suling tadi dan kita goncangkan. Panaskan tabung uji tadi di dalam kukus air selama 5 minit dan didapati warna campuran kekal biru. Ini menunjukkan tiada glukosa di dalam air suling pada awal eksperimen. Biarkan radas ini selama 30 minit. Kemudian kita akan jalankan ujian Benedict sekali lagi. Selepas 30 minit, tuangkan sedikit air suling dari tube whisking yang mengandungi kanji dan kita titiskan beberapa titik larutan iodin. Hasilnya ialah warna campuran kekal kuning keperangan. Ini menunjukkan bahawa tiada kanji yang hadir di dalam air suling tadi. Selepas 30 minit, kita tuangkan air suling yang telah diisi dengan tube whisking yang mengandungi glukosa ke dalam tabung uji. Sekarang kita sukat 2 ml larutan Benedict menggunakan silinder penyukat. Kemudian kita masukkan larutan Benedict tersebut ke dalam tabung uji tadi. Setelah itu kita goncangkan supaya campuran tersebut bercampur. Panaskan tabung uji tersebut di dalam kukus air selama 5 minit. Pelajar-pelajar boleh lihat perubahan yang berlaku kepada campuran tersebut. Perubahan warna dapat diperhatikan pada campuran tersebut dan akhirnya mendakan merah bata terhasil. Ini menunjukkan terdapatnya glukosa di dalam air suling tersebut.
Ini bermakna glukosa berjaya melepasi dinding tube whisking dan masuk ke dalam air suling. Bagi tabung didih P, ujian Benedict dijalankan pada awal dan akhir eksperimen dan didapati tiada perubahan yang berlaku. Campuran kekal berwarna biru. Bagi tabung didih Q pula, ujian iodin dijalankan pada awal dan akhir eksperimen dan didapati larutan iodin tidak berubah warna, iaitu kekal kuning keperangan. Sekarang kita akan lihat pemerhatian dalam tabung didih P. Okey, di mana kita jalankan ujian iodin, larutan iodin tidak berubah warna, masih berwarna kuning keperangan, dan pada akhir eksperimen, larutan iodin tidak berubah warna juga, masih berwarna kuning keperangan. Bagi ujian Benedict tiada perubahan, begitu juga di akhir eksperimen. Bagi tabung didih Q, kita jalankan ujian iodin. Pada awal eksperimen, larutan iodin tidak berubah warna. Warna iodin kekal kuning keperangan. Begitu juga pada akhir eksperimen, larutan iodin tidak berubah warna. Masih lagi kuning keperangan. Bagi ujian Benedict pula, pada awal eksperimen tiada perubahan, tapi pada akhir eksperimen, glukosa berjaya keluar daripada tube whisking. Dan bila kita uji dengan larutan Benedict dan kita panaskan dalam kukus air, maka mendakan merah bata terhasil. Ini menunjukkan glukosa telah pun keluar daripada tube whisking. Baiklah pelajar-pelajar, sekarang kita akan jawab beberapa soalan. Yang pertama, apakah yang diwakili oleh tube whisking dan air suling di dalam bikar? Tube whisking mewakili usus kecil, manakala air suling di dalam tabung didih mewakili darah di dalam usus kecil. Soalan yang kedua, nyatakan dua langkah berjaga-jaga yang perlu diberi perhatian semasa menjalankan eksperimen ini. Yang pertama, tube whisking hendaklah diikat dengan kuat untuk memastikan tiada ampaian kanji dan larutan glukosa keluar daripada tube whisking dan masuk ke dalam air suling. Yang kedua, tube whisking hendaklah dibilas terlebih dahulu sebelum direndam di dalam tabung didih bagi memastikan tiada ampaian kanji dan larutan glukosa masuk ke dalam air suling. Soalan yang ketiga, apakah inference yang boleh dibuat berdasarkan pemerhatian di yang pertama, tabung didih P. Larutan iodin tidak berubah warna kerana ampaian kanji mempunyai molekul yang besar dan tidak dapat melepasi tube whisking, maka tiada kanji di dalam air suling. Bagi tabung didih Q pula, mendakan merah bata terhasil kerana molekul glukosa adalah kecil dan dapat melepasi tube whisking, maka glukosa hadir di dalam air suling. Soalan yang keempat, apakah kesimpulan yang boleh dibuat berdasarkan eksperimen ini? Kita lihat kembali hipotesis eksperimen, iaitu sama dengan kesimpulan. Glukosa boleh meresap keluar melalui tube whisking. Semoga video ini bermanfaat untuk semua. Jumpa lagi. Jutaan terima kasih saya ucapkan kepada semua subscribers. Tidak kira di mana anda berada, teruskan sokongan anda kepada channel saya. Jangan lupa like, komen, subscribe dan aktifkan notifikasi loceng agar anda tidak terlepas video terbaru daripada saya. Terima kasih kerana menonton video ini. Terima kasih.